Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya dikasihi lagi dihormati pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya melalui Al-Quranul Karim, membimbing dan memandu kita ke jalan yang benar, sehingga menjelaskan apa tujuan dan matlamat kita dijadikan Allah. Dan sesiapa yang melaksanakan tuntutan dan perintah tersebut, pasti kehidupan mereka dikecapi dengan nikmat kemuliaan dan keselamatan, hidup di alam dunia dan hidup di alam akhirat. InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir kita pada malam ini. Masih kita dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Yang bermaksud, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya dia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, yakni seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama.
Sesungguhnya Allah senantiasa menghitung akan tiap-tiap sesuatu. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka dengan yang demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu mengambil seseorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong bagi kamu. Surah An-Nisa ayat 85 hingga 89. Ayat yang kita baca pada malam ini masih lagi berkait dengan ayat yang lalu, di mana ayat yang lalu memberi suatu galakan dan juga motivasi bagi orang-orang yang beriman supaya mereka berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang dalam memastikan kalimatullahi hiyal ulya, memastikan agama Allah didaulatkan dengan setinggi-tingginya, merangkumi seluruh kehidupan manusia. Namun melalui ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala telah pun menjadikan ianya suatu lagi jaminan bagi mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana mereka akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak yang berkekalan, sehingga membawa kepada mereka kebaikan bukan hanya di dunia, termasuklah mereka mengecapi kebaikan dalam kehidupan hari akhirat. Dan ia juga merupakan ayat yang memberi suatu tuntutan bagi para pemimpin ataupun para khalifah Allah yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi Allah berlandaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana tuntutan ini memberi suatu galakan dan juga suatu tuntutan bagi menggalakkan seorang pemimpin itu menyuruh rakyatnya ataupun orang di bawahannya supaya sama turut berperang untuk menegakkan perintah Allah. Kalau nisbah pada situasi yang berhajat kepada penglibatan untuk menggembeling tenaga, mengangkat senjata untuk melawan musuh yang nyata, maka ia juga merangkumi pada ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 85. Namun bagi nisbah pada zaman kita yang melibatkan suatu gerak kerja di mana para pemimpin ataupun khalifah itu mesti menggalakkan rakyatnya untuk bangkit mendaulatkan perintah Allah, menjaga kedaulatan Islam. Sekiranya di sana ada suatu usaha-usaha yang cuba melemahkan kedaulatan Islam ataupun usaha-usaha untuk merungkai kepada keutuhan Islam sebagai cara hidup dalam kehidupan, maka ayat ini memberi satu maksud, iaitulah syafaah yang maksud
pada ayat ini, iaitulah memberi bantuan dan turut berjuang dalam membela Islam. Maka peranannya mesti bermula daripada atasan ataupun daripada pemimpin. Namun kalau pemimpin ataupun ketua tidak menjiwai perkara ini, mana mungkin dia boleh berlaku untuk menyuruh dan menyeru kepada orang bawahannya untuk bangkit mendaulatkan ataupun menjaga kedaulatan Islam itu sendiri. Maka sebab itu ia juga merangkumi daripada ayat ini memberi suatu acuan ataupun sunnah bagi kehidupan manusia itu dalam mendapatkan pahala, ialah dengan menyuruh kepada yang baik, yang menepati dengan apa yang Allah sebut pada surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan Allah, mesti berperanan untuk mengajak kepada yang baik, yakni menyuruh kepada memperkasakan dan mendaulatkan Islam. Mesti, tak dapat tidak. Setiap kita ada tanggungjawab kita. Sebab itu bila Allah ciptakan kita atas dunia ni bukan secara kebetulan. Bukan betulan kita ada atas dunia ni untuk apa? Untuk survive, untuk hidup. Bukan. Allah ciptakan kita ni ada tujuan sebenarnya. Dan tujuan itu merangkumi ada tanggungjawab. Yang mana bila sebut tanggungjawab, kita menanggung amanah dan kita kena menjawab amanah itu bila? Di hari akhirat. Bila sebut amanah ni, seringkali saya tekankan, bukan kumpulan amanah. Bukan kumpulan amanah, jangan duk perasan orang amanah. Maka yang dimasukkan ini ialah tanggungjawab yang merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah. Ditanya. Kalau kita buat tak betul, kita tak tunaikan hak Allah, maka akan ditanya. Kita bertanggungjawab. Maka sebab itu ayat ini merangkumi tuntutan untuk menjaga kedaulatan agama Allah itu sifatnya wajib. Bukannya pilihan, bukannya sunat. Ianya satu kewajipan. Nisbah pada waktu itu, jika Madinah sebagai pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW dicerobohi oleh para musyrikin, para munafikin, apa yang perlu dilakukan? Ianya suatu kewajipan bagi Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam di Madinah menjaga kedaulatan Islam agar tidak diceroboh ataupun tidak dihapuskan. Maka jika nisbah pada zaman kita, jika ada golongan-golongan yang cuba merungkai kepada kedaulatan Islam, maka apakah hukumnya? Wajiblah ke atas kita untuk menjaga kedaulatan Islam. Tak kira siapa sahaja yang berusaha untuk merungkai kedaulatan Islam. Tak kira mereka itu orang sama jenis kulit macam kita, satu bangsa dengan kita sekalipun, satu agama dengan kita sekalipun, tapi dia berusaha untuk merungkai kedaulatan Islam, maka wajib mereka ditangani, diperangi. Maksud perangi itu kena faham kepada suasana dan keadaan. Jangan sebelum sebut perang ni kita nampak akad senjata je. Tak semestinya begitu. Bila kita masuk perangi mereka itu, kita mendepani masalah ini. Kita berhadapan dengan masalah ini dengan kita cuba mengikut kepada kesesuaian agar ianya berlaku kepada hasil di mana Islam tertegak dengan begitu kukuh dan berdaulat. Contoh zaman kita hari ini, bila ada usaha nak merungkai Islam sebagai agama persekutuan kepada hak sama rata agama, maka wajib kita orang Islam dalam negara kita ni bangkit berjuang memerangi usaha tersebut. Usaha apa? Usaha untuk meletakkan hak sama rata agama. Ni kaitannya bila kita belajar ayat ni. Sebab ini dah ada usaha-usaha ke arah yang demikian, dengan beralasankan atas memenuhi hak asasi manusia. Nak meratifikasikan ICED, antara usaha cuba apa? Cuba nak meletakkan kedudukan hak asasi manusia itu boleh atas alasan itu membawa kepada tuntutan hak sama rata agama. Dahsyat. Licik musuh-musuh Allah ni.
Dia takkan tunjuk secara jelas di hadapan mata kita bila nak menghancurkan Islam. Dia mengikut kemampuan yang mereka ada. Maksudnya ruang-ruang yang mereka boleh masuk, itulah usaha yang mereka lakukan. Namun kalau kita orang Islam tidur dalam cahaya yang terang, dalam zon yang selesa, tak mengambil berat akan perkembangan yang berlaku ini, kita akan terpalit dengan suatu kemurkaan Allah yang boleh membawa kepada suatu keadaan yang menghinakan kita. Dan yang kedua, didatangi bala Allah yang tak tertangkis kita nak berhadapan dengannya. Bila sebut bala Allah ni, waktu kita tak paling takut sekali. Di mana bala ini dia akan datang menimpa secara menyeluruh. Orang tak bersalah pun kena juga. Itu yang kita khawatir dan bimbang. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu lagi galakan dan motivasi selain daripada tuntutan berjihad, tuntutan untuk memperjuangkan agama Allah. Di sana ada juga tuntutan bagi nisbah para pemimpin khalifah yang memberikan syafaat yang baik dengan menyuruh orang bawahannya ataupun pemimpin-pemimpin di bawahnya supaya menyediakan suatu persiapan, mengadakan suatu persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mesti ada persiapan, strategi, perancangan untuk menangkis segala usaha-usaha dalam merungkai kedaulatan agama Allah Ta'ala itu. Maka sebab itulah pada nota kaki kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini menyebut syafaat yang baik di sini maksudnya memberi bantuan dan turut berjuang membela Islam. Syafaat yang buruk pula maksudnya perbuatan membelok ataupun berpihak kepada musuh. Maknanya orang Islam sendiri yang berpihak kepada musuh. Ini berlaku zaman berzaman. Kalau zaman Rasulullah ketika mana perang Uhud contoh, apa berlaku? Ada orang Islam belok, yang terkesan dengan apa? Terkesan dengan seruan-seruan provokasi dan juga perang saraf yang dicanangkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, menjadikan orang Islam terkesan dengan satu perangai dinamakan sifat orang munafik. Dia dah mula rasa apa? Mula rasa ada kepentingan peribadi tertentu untuk dikecapi sehingga mereka sanggup berpaling daripada seruan Nabi untuk berjihad di medan Uhud. Berapa orang mereka yang terpaling itu? 300 orang. Ketika nak berlaku perang Uhud. Daripada 1000 orang tentera Islam, itu pun sudah pun terbatas bilangan tu. Nak lawan dengan tentera musyrikin, pada waktu itu bilangan mereka 3000 orang. 1000 pun dah dikira tak mencukupi nak berhadapan. Dalam 1000 berpaling tadah 300 orang, tinggal 700 orang. Bayangkan. Tapi apa yang Allah zahirkan melalui kisah tersebut, 700 orang yang berjiwa kental dengan keimanan dan ketakwaan, yang saling kuat menguat di antara satu dengan yang lain, berpegang teguh dengan prinsip keimanan dan keislamannya, lalu Allah memberi dan menurunkan pertolongan kepada mereka sehingga 700 berjaya menguasai medan Uhud, yang mana tentera musuh seramai 3000 orang berputus asa dan berundur daripada medan Uhud pada permulaan. Namun ujian kedua mari apabila harta ghanimah memutihkan mata-mata pejuang Islam pada waktu itu di kalangan sahabat. Maka sudah mula lupa arahan Rasulullah. Unit pemanah atas bukit mula terkesan dan tergugat iman mereka. Sebab apa? Tengok orang bawah kutip harta ghanimah. Mari timbul perasaan, habis dah kita dah endang kita dah. Ada yang ambil harta dah ingat kita dah. Kita duduk atas ni, kita banyak jasa sekali duduk atas bukit Uhud. Yang mengawal suasana ataupun yang mengawal keadaan di medan Uhud ni. Sebab kita lah menyebabkan musuh-musuh berundur lari. Tiba-tiba barang kita tak dang. Tak boleh jadi. Bisikan itu daripada mana? Syaitan. Dia dah mula mari untuk membawa penyakit nifak dalam diri orang-orang Islam yang beriman. Maka sebab itu kita kena mohon kepada Allah senantiasa
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dengan agamamu dan ketaatan terhadap perintahmu. Ini yang Nabi ajar kepada kita supaya istiqamah, agar iman kita ini senantiasa kukuh, tidak terkesan dengan godaan-godaan duniawi. Level sahabat pun terkesan. Tak, disebut level sahabat ni apa? Iman mereka lebih hebat pada iman kita lah. Kita ni iman zaman mutaakhir ni iman ikan bilih je nisbah dia. Tak, cipuk je iman kita ni. Tak, maknanya iman para sahabat hebat. Tapi setara hebat itu kalah juga dengan ujian. Nak beritahu apa? Kuatnya bisikan syaitan ni. Tak. Barangkali syaitan tahap-tahap meja general tak mari jumpa dengan sahabat ni, duk goda-goda sahabat ni. Nah, zaman kita takkan peringkat general, rasa peringkat apa je, sajeng je kot. Dah atas-atas dia masing-masing lah. Dan ada orang dengan tahap private pun jen juga. Nah, ini kita bimbang sekali. Nah, maknanya sebab itu apabila Islam cuba digugat kedudukannya, maka di sana ada tuntutan yang Allah nyatakan melalui ayat ini supaya apa? Supaya mengeluarkan segala usaha sedaya upaya yang boleh untuk membawa kepada kekuatan agama Allah Ta'ala. Kalau dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini menyatakan memberi bantuan dan turut berjuang dalam Islam apa-apa sekalipun. Kalau ayat surah Al-Imran tadi, tuntutan supaya menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada kemungkaran. Yang itu sesuai dengan realiti zaman kita hari ini. Bila ada seruan-seruan kepada nak menggagalkan kedaulatan Islam itu, kita berusaha juga untuk meruntuhkan seruan-seruan tadi. Seruan-seruan itulah yang membawa kepada kehancuran apabila kita tangani dengan baik. Dan dalam masa yang sama Allah menyebut wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya akan ia mendapat bahagian dosa daripadanya. Siapa yang menyuruh kepada kebatilan, siapa yang menyuruh kepada sesuatu yang menghilangkan kedaulatan agama Allah, bayangkan akibat daripada usaha-usaha dan seruan yang dilakukan itu menyebabkan Islam jatuh, dia akan menanggung dosa yang besar. Selagi Islam tak tertegak dengan baik, tak, dah takdir Allah menjadikan setelah Islam tu jatuh, tak bangkit-bangkit sistem khalifah. Bayangkan. Tak, contoh bila kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah tahun 1924 Masihi, sehingga hari ini tidak ada sistem khalifah itu bersambung. Berapa puluh tahun dah. Sesiapa yang memberi jasa kepada kejatuhan Turki Osmaniyah itu, dia tanggung dosa sampai ke hari ini. Ini takut. Ini maksud ayat ni. Sesiapa yang membina syafaat ataupun menjadikan cetusan kepada jatuhnya agama Allah, kedaulatan Islam itu gugur, maka dia menanggung dosa daripadanya. Sebab tu kita takut bila mana kita salah buat pilihan. Kalau zaman kita ni zaman apa? Zaman demokrasi pilihan raya. Tak. Salah pilih angkat pemimpin yang tak betul. Tangguhlah. Ini kaitan dia. Tak. Ingat hari tu dak kencing mana, rupa dah naik kencing hancing pering. Tangguhlah kamu kencing. Nah. Siapa suruh pilih? Tak. Ini penting ilmu. Ini penting kefahaman. Ini penting agama tersemak pada jiwa kita. Keputusan nak dibuat, pilihan nak dibuat mesti berasaskan kepada agama, bukan kepada naluri, bukan kepada perasaan nafsu kita. Boleh bila dah orang petikaikan, dia kata manifesto bukan kitab suci. Ada benda cerah masa depan lah jawab dia. Tanggunglah yang pilih tu. Ini mulalah duk risau. Macam-macam penyakit berlaku. Bila dah jatuh Islam, nak bangkit semula satu perkara yang amat orang kata apa, complicated. Bila jatuh Turki Osmaniyah, sehingga hari ini tidak tertegaknya kedaulatan Islam. Allah bagi pengajaran yang begitu berat kepada orang Islam, sehingga hari ini orang Islam tak mampu, sehingga Baitul Maqdis
tanah suci umat Islam masih dibelenggu oleh siapa? Zionis, Israel. Laknatullah. Nah, mereka memang nak pegang sungguh. Sehingga berjayanya usaha mereka hari ini mengisytiharkan Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara kepada negara haram Israel. Tak rasa tercabar ke kita orang Islam? Negara Israel itu haram. Orang Islam tak boleh reda dengan kewujudan negara Israel. Tapi hari ini apa yang berlaku? Israel berjaya mengisytiharkan Baitul Maqdis, tempat berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, sebagai ibu negara mereka. Melalui siapa pengisytiharan itu? Daripada Amerika Syarikat. Di manakah kita orang Islam? Pemimpin dunia umat Islam mana? Ini penting kepada khalifah. Kembali kepada sistem khilafah Islam. Berjayanya musuh mematahkan taring orang Islam, kekuatan orang Islam melalui apa dia? Dengan mengambil dasar pecah perintah. Nah, orang Islam, negara umat Islam, mereka ni ada sifat keakuan. Negara kamu punya negara, ambil tahu. Sistem persempadanan tadi. Contoh bumi Syam. Dulu rumpunan bumi Syam ini merangkumi Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Tapi dah dipecah-pecahkan, jadi asing. Jordan dengan sempadannya, Syria dengan sempadannya, Palestin dengan sempadannya, Lebanon dengan sempadannya. Saya ingat masa misi bantuan kemanusiaan, kita masuk melalui Jordan, nak hantar bantuan kepada Syria. Jordan pun tak beri laluan kita nak hantar ke sana. Macam mana? Itu satu rumpun. Bayangkan, berjayanya musuh-musuh Allah mendoktrinkan pemikiran pemimpin negara orang Islam dengan tidak ada penghayatan dan penjiwaan terhadap tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah. Amanah yang akan ditanya Allah satu masa nanti. Maka inilah silapnya apabila orang Islam mengabaikan perkara ini. Maka sebab itu, sesiapa yang membentuk acuan yang buruk sehingga jatuhnya Islam, sehingga tumpulnya kedaulatan Islam, dia tanggunglah dosa ini. Sebab tu kita tak nak bersekongkol dengan golongan-golongan yang demikian. Bahkan Nabi sendiri pun pernah memberi amaran. Ketika Huzaifah ibn Yaman tanya kepada Nabi SAW, setelah kita mencapai kemenangan yang begitu besar ini, berlaku pembukaan kota Mekah ini, Islam berjalan dengan baik, dengan pesat, maka adakah akan berlakunya suatu keadaan orang Islam akan berpaling pada agamanya? Huzaifah tanya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, ya, akan berlaku. Du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada penyeru-penyeru neraka jahannam. Nabi sebut, man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Sesiapa yang menyahut seruan tersebut, dia sama turut terpalik dalam neraka jahannam. Walaupun dia tak buat, tapi dia redha, dia bersekongkol. Dia menjadikan akibat diamnya dia itu, berkecualinya dia itu, menjadikan orang-orang yang memusuhi agama Allah ni makin kuat. Ada orang kita ambil pendekatan apa? Oh, kita tak cara apa ustaz, biarlah, janji boleh makan, sudahlah, ada kerja buat, anak-anak boleh pergi sekolah, family saya tak terganggu, okeylah. Ni termasuk sama dalam hadis Nabi ni. Ambil apa? Jalan selamat semua. Oh, sedap dia jalan selamat. Main tengah-tengah semua. Main atas pagar tak jadi. Akhirat esok tak ada tanah hisap. Dia kena faham situ je. Dia ada dua pilihan, neraka ataupun syurga. Maka Nabi sebut akan berlaku seruan itu sesiapa yang menyahut, yang reda, yang diam, tidak membantras perkara itu, akan turut sama masuk neraka jahanam. Lalu Huzaifah tanya Nabi, sifhum lana ya Rasulullah, cuba sifatkan kepada kami siapakah golongan yang menyuruh kepada neraka jahanam tadi. Lalu Nabi sebut, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka sama kulit macam kita, bercakap bahasa macam kita, dan beragama macam kita. Nisbah Nabi cakap tu zaman Nabi lah. Bangsa Arab, cakap Arab, faham Islam.
tapi seru kepada neraka jahanam. Zaman kita pun samalah. Di kalangan kita, kelompok masyarakat kita Melayu, beragama Islam, cakap Melayu, tapi seru kepada kebatilan. 2 kali 5 berlaku. Sehingga menyebabkan pada waktu itu Huzaifah mari timbul rasa keresahan dan bimbang. Lalu ditanya kepada Rasulullah, "Maza ta'muruni in adrakani ala zalik?" Wahai Rasulullah, apa wasiat dan pesanan Rasulullah kepada kami jika kami sempat pada zaman yang dimaksudkan Nabi tadi? Sempat zaman fitnah yang Nabi maksudkan tadi. Ada penyeru-penyeru neraka jahanam. Apa yang perlu kami buat? Lalu Nabi pesan, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah Islam, mesti bersama dengan kumpulan Islam, wa imamahum, dan pemimpinnya yang beriman. Maknanya di sini tuntutan jamaah, harakah Islamiyah, organisasi yang memperjuangkan agama Allah, maka hukumnya wajib akan mewujudkan organisasi tersebut. Dan intimaknya kita berpegang dan bersama menyertai mereka adalah tuntutan wajib daripada Allah. Sehingga besarnya tuntutan ini dalam solat pun kita baca apa? Dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa bila kita baca solat secara individu pun kita sebut ihdina? Kalau masa berjemaah logik juga ihdina. Baca ketika solat individu pun baca ihdina juga. Kenapa? Ulama tafsir menghuraikan di sanalah antara kefahaman dan tuntutan hidup secara jama'i adalah merupakan suatu tuntutan daripada Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa tak ihdini sirat? Ihdini maksud apa? Tunjukkan saya. Kalau belajar bahasa Arab, setelah sudut lughah bahasanya disebut tunjukkan saya ihdini, tunjukkan kami ihdina. Tapi sepatutnya bila baca solat secara individu ihdinis sirar, tak logiknya. Tapi kenapa kita tetap baca ihdina? Itu tuntutannya. Supaya hidup secara jamaah, mesti berjuang bersama-sama secara kolektif, secara ramai. Maka di situlah kekuatan dan keberkatannya. Tangan Allah bersama dengan tangan-tangan orang-orang yang berjuang Islam ini. Yadullahu fawqa aydihim. Him itu kembali kepada siapa? Jamaah Islam, kepada mereka yang berjuang kebenaran, yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila Nabi sebut itu talzamu jama'atal muslimin, hendaklah kamu berpegang, beriltizam dengan jemaah Islam, wa imamahum, taatilah pemimpinnya yang beriman. Lalu Huzaifah tanya lagi, fa illam takun jama'atan wala imam ya Rasulullah, bagaimana kalau tak ada jemaah Islam itu dan pemimpinnya juga tidak ada? Maksudnya jika ada pun diserang, ditangkap, dibunuh ataupun dibuang negeri, apa yang perlu kami buat wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut dengan tegas, fa'tazil tilkal firaq kulluha, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu daripada mendekati kumpulan yang mengajak kepada kebatilan tadi. Jauhkan diri, jangan duk bergelumang dengan mereka. Bergelumang maksudnya apa? Jangan menyertai mereka untuk kepentingan duniawi dan kehidupanmu, jangan. Ada orang kata tak apa, kita nak baiki dari dalam. Sembanglah. Kalau masuk tangki najis, busuklah kita. Itu maksud dia. Dah saya kata nak bersih lah, busuk juga bau kita. Moga tempat dia dah situ. Maka Nabi kata jangan kamu bergelumang dengan mereka, jangan kamu join mereka. Walau ta'adda bi asli syajaratin, walaupun kamu pada waktu itu terpaksa berlapar perut sehingga kamu makan akar kayu. Maknanya Nabi buat perumpamaan begitu. Maknanya suruh berpegang pada prinsip. Kita orang Islam mesti ada prinsip. Tak boleh duk main macam lalang, angin ke kanan kita, angin tiup ke kiri kita.
Zaman sekular ikut sekular, zaman liberal ikut liberal, zaman pluralism ikut pluralism. Itu bukan kita. Orang Islam tetap teguh pendirian mereka. Bila ada orang seru kepada liberalisme, tolak liberalisme. Sekularisme, tolak sekularisme. Pluralisme, tolak pluralisme. Pluralisme ni apa? Sama rata agama. Maka bila ada usaha-usaha hak sama rata agama ini cuba diketengahkan, lawan. Walaupun orang kata apa, orang yang seru itu juga di kalangan orang Islam, di kalangan orang yang ada pengaruh. No, itu bukan lesen untuk menghalalkan perbuatan mereka. Tak boleh. Sehingga Nabi pesan begitu. Kamu mesti berprinsip. Walaupun kamu terpaksa makan kau kayu berlapar perut sekalipun. Hatta tudrikukal maut. Walaupun kamu terpaksa menempuh kematian. Tengok tinggi tegasnya apa yang Nabi suruh kepada para sahabat. Maka inilah kaitannya dengan ayat ini, supaya kita dalam keadaan menyahut seruan kepada menegakkan kebenaran dan tidak bersekongkol dengan perkara yang membawa kita kepada kehinaan dengan menjatuhkan ataupun melemahkan akan kedaulatan Islam itu sendiri. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah menyebut, ingatlah Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memberi suatu ancaman kepada sesiapa yang melaksanakan acuan yang menjatuhkan kedaulatan Islam ini ataupun yang mensabitkan kepada kejatuhan kedaulatan Islam ini, maka Allah Ta'ala kata, ingatlah Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Walaupun atas dunia kamu berjaya melaksanakan agenda kamu, tetapi kamu kena ingat hari akhirat takkan terlepas. Tak. Sebab tu kita tengok, walaupun golongan kufar, golongan yang batil, mereka ada, kita lihat mereka berjaya melakukan agenda mereka. Mereka dilihat bangga dengan apa yang mereka kecapi itu. Tetapi itu hanya bahagian duniawi mereka. Tetapi hari akhirat mereka takkan terlepas. Takkan terlepas daripada perbicaraan dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan, dan dialah Allah yang maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah hari akhirat, banyak dihuraikan dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak dihuraikan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam keadaan manusia ni bila di padang mahsyar tak tahan, di saat menunggu giliran untuk dibicarakan. Dasar kata diberi keputusan masuk neraka, dah masa tu sebelum diberi keputusan lagi tak tahan dah. Ketika menunggu di Yaumul Mahsyar, pada hari mahsyar, di satu padang yang dipenuhi oleh semua manusia. Waktu itu digambarkan melalui hadis Nabi SAW, mereka berpijak pada permukaan yang panas. Menggelegak otak kita. Tak. Kita letak daging pun mendidih dah atas permukaan yang panas. Bayangkan, itulah situasi manusia ketika di padang mahsyar. Dalam masa yang sama, matahari pula ada ulama, ada riwayat menyatakan sejengkal di kepala. Ada riwayat mengatakan 1000 batu di kepala. Jaraknya nak menggambarkan apa? Periknya ataupun sulitnya dalam keadaan menunggu untuk dibicarakan giliran mereka masing-masing. Waktu menunggu tu dah perik dah, azab dah. Bayangkan tiba-tiba tiba giliran kita, lalu malaikat serah suratan amalnya pada tangan kiri pula, lagi berat nanang. Masa menunggu tu sakit dah, perik dah. Bila masuk kandang bicara, lepas dibicarakan, terima suratan amal tangan kiri pula. Allah, lagi dahsyat. Kalau terima suratan amal tangan kanan, senyumlah kita. Sebab apa? Tandanya akan menuju ke syurga Allah. Kalau terima suratan tangan kiri, Allahu Rabbi wal iyazubillah, minta jauh.
Maka sebab itulah kita hari ni duduk atas dunia jangan syok sangat, sehingga kita rasa gagah sangat. Ayat-ayat Allah kita langgar, sempadan Allah kita langgar. Orang-orang beriman, alim ulama memberi peringatan, berjuang untuk menyedarkan, untuk mengingatkan sesiapa yang melakukan kesilapan dan kesalahan. Angkuhnya manusia. Ada yang menentang, ada yang menolaknya. Sebab apa? Mereka merasakan mereka hebat dengan keilmuan, kepandaian, pengalaman, kepakaran yang dimiliki, sehingga lupa nak tunduk kepada Allah Ta'ala. Sudah banyak Allah ceritakan dalam Quran apa yang menimpa kepada golongan-golongan yang angkuh dan sombong itu. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Haman, Qarun, apa berlaku pada mereka? Awalnya mereka mendabik dada dengan kehebatan yang mereka kecapi, kejayaan yang mereka kecapi. Apa yang akhir berlaku pada mereka? Akhirnya Allah binasakan mereka. Tak ke mana? Gedebel Fir'aun lemah air. Gedebel Namrud, apa berlaku? Kalah dengan seekor nyamuk yang tempang. Gedebel siapa lagi? Qarun, kalah ditelang bumi. Apa lagi? Kaum Samud kalah dengan angin taufan yang membinasakan mereka. Kaum Nabi Nuh Allah binasakan dengan air juga, dengan banjir yang mengorbankan mereka. Dah nak gimana kita? Nak gong ke mana kita atas dunia ini? Yang tak boleh laksanakan perintah Allah, tak boleh sama-sama berusaha menjaga kedaulatan Islam demi nak mencapai matlamat, nak dapatkan kedudukan, nak dapatkan kekayaan, nak dapatkan apa yang dicita-citakan itu, sehingga sanggup jadi tali barut musuh, sehingga sanggup memanipulasikan ayat-ayat Allah dengan mentafsirkan dengan cara yang tak betul. Rahmatan lil alamin, sehingga sanggup bertolerasi dengan alasan rahmatan lil alamin. Sanggup bertolerasi dengan apa? Dengan kebatilan. LGBT kita raih mereka. Golongan ini perlu kita dekati. Betul dah dekati, tapi janganlah beri muka. Ni dekati beri jalan nafas baru pula. Dengan apa? Desakan-desakan tuntutan mereka atas nama NGO. Tengok, bila dah diberi nafas kepada mereka, sudah banyak berlaku di negara-negara luar sana. Di Australia, mereka mendesak apa? Secara legal, secara undang-undang, mereka boleh berkahwin sama jenis. Di Korea pun sama. Banyak di negara-negara yang luar sana, apabila diberi nafas kepada mereka, diberi ruang kepada mereka, diraihkan permintaan mereka atas nama hak asasi manusia, lalu perkahwinan sama jenis tidak dianggap lagi suatu perkara yang menjijikkan. Sedangkan benda tu menyimpang daripada moral kemanusiaan. Itu baru sebut atas moral kemanusiaan. Kalau atas agama, balik awal dah. Tapi ada orang yang nak bersekongkol, yang nak bertoleransi dengan perkara itu, terang-terang salah. Sebab itulah ini yang kita bimbang dan khawatiri. Dan memang statistik melaporkan hari ini pengidap penyakit HIV banyak daripada kalangan mereka yang mengamalkan cara hidup yang songsang ini. Dan mereka ni pula bukannya orang yang berkelulusan biasa-biasa. Mereka ni yang berkelulusan tinggi. Sayang kita hilang aset negara. Orang yang pandai-pandai jadi rosak belaka. Akhir sekali timbul orang jahil-jahil, buat keputusan ikut dam. Saya tahu siapa saya. Habislah kita. Duk bangga dengan logo dia. Habis hajian kita. Ada seorang YB tu, dia mana nak tahu? Kau tahu siapa aku? Hebat. Lek selatan ke lek mana tahu? Tak maknanya. Wa iza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah senantiasa menghitung akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini berkait dengan
tuntutan untuk menyambut salam penghormatan dengan sebaik-baiknya. Itulah bila kata dilontarkan dulu ucapan salam Assalamualaikum, maka dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Disuruh supaya meraihkan seruan-seruan kebaikan tadi. Maka nisbah ayat ini ada ulama tafsir mengaitkan ia masih lagi berkait dan berlegar dengan tuntutan jihad. Maka bila mana ada seruan jihad, maka hendaklah kamu sambut seruan itu. Itu maksud juga. Nisbah ada ulama menafsirkan berkaitan dengan ucapan beri salam, jawab dengan salam yang lebih panjang ataupun dengan lebih mesra, dengan lebih baik lagi. Namun ada ulama tafsir menafsirkan dengan membawa pengertian apabila seruan kebangkitan untuk menegakkan agama Allah, hendaklah kamu menyahut seruan itu dengan baik. Bukan dalam keadaan apa? Tolak untuk melarikan diri daripadanya. Bukan. Maka itu maksud dia. Maka mestilah menyambutnya dengan baik. Untuk apa? Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sebab itu Allah sebut, sesungguhnya Allah senantiasa menghitung akan tiap-tiap sesuatu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah menghitung akan tiap-tiap sesuatu. Setiap yang kita lakukan takkan terlepas daripada catatan para malaikat yang akan dibentangkan satu persatu pada hari akhirat kelak. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Sesungguhnya dialah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya, dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Allah menutup ayat ini ataupun kaitan ayat ini dengan membawa kepada suatu pendedahan akan kedaulatan dan kehebatan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyebut Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maka kita sendiri pun senantiasa mengungkapkan kalimah ini ketika kita solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meletakkan Allah yang menguasai, Allah yang Tuhan sekalian alam, dan hanya kepada Allah lah kita sembah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Maka di sini Allah lah yang berhak disembah, melainkan tidak ada melainkannya. Sesungguhnya Allah juga akan menghimpunkan pada hari kiamat, yang mana hari tersebut tidak ada syak akan berlakunya. Kita semua sedia maklum hari kiamat tidak pasti akan berlaku. Bukannya kita ada timbul keraguan akan berlakunya hari kiamat. Mesti akan berlakunya hari kiamat, hari yang tiada syak berlakunya, di mana pada waktu itulah manusia baru dapat rasa keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Di sini Allah menempelak dan juga menyindir kepada sesiapa yang angkuh di atas dunia dengan menyeru kepada kebatilan tadi. Menyeru kepada kebatilan tadi sudah pasti menyimpang daripada apa? Daripada seruan Allah. Allah menyuruh kita kepada al-ma'ruf, dengan perkara yang baik. Tiba-tiba ada golongan yang menyimpang daripada seruan itu, maka mereka sudah pun memberi satu maksud tersirat. Mereka menyeru kepada seolah-olah seruan Allah itu seruan yang tidak benar. Mereka cuba menidakkan seruan Allah, lalu mereka menyeru seruan-seruan atas matlamat mereka yang batil itu. Sebab itu Allah menyindir mereka. Allah menyindir mereka apa dia? Siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kamu seru kepada sekularisme ni, benar ke? Kamu seru kepada liberalisme ni, benar ke liberalisme? Kamu seru kepada pluralisme ni, benar ke pluralisme? Kamu menyeru kepada segala ideologi, cara hidup, pemikiran yang menyimpang daripada Islam itu, benar ke seruan kamu? Itu maksudnya. Allah tanya mereka, siapakah pula yang lebih benar perkataannya? Melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Bila Allah menyuruh kamu taat terhadap suruhannya, maka taatlah kita.
Kenapa kita pula berlebih-lebihan pula tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan? Bila Allah melarang, janganlah kamu memandai-mandai menghalalkannya. Allah haramkan arak, tiba-tiba kita halalkannya. Dengan apa? Sebab kita lulus permitnya. Tak? Dia kata, arak haram, tapi bila dapat permit tak ada masalah. Nampak tak? Bermain-main dengan hukum Allah. Tak? Tahu judi itu haram, tapi dapat permit tak ada masalah. Dia sudut undang-undang negara legal, sah. Tak? Maknanya. Maka apakah kedudukannya? Sudah pasti di situ tersirat dia nak menentang Allah. Main kilang rok makin besar. Ada surah pula tu dalam jeng keren sungguh. Tak? Mana ni? UK, US. Jangan, tempat kita lah, negara kita. Malaysia, oh tanah airku, yang dikatakan merdeka sudah 62 tahun. Tapi arak permarajalela. Ada kilang pula, ada surau pula dalam tu. Oh, cerah masa depan. Tak, wujud awak masjid dalam tu tak. Ini masalah. Tak. Dekat Genting tak, ada masjid terbina dengan hasil daripada itu juga. Wal-iyazubillah. Daripada judi. Yang arak tu arak, hak judi pun judi. Judi, arak semua haram. Tapi kenapa boleh jadi sesuatu itu dianggap sebagai legal, sebagai suatu menepati undang-undang? Bermaksud apa? Di sini kita sudah menunjukkan secara tersiratnya kita menentang Allah Ta'ala. Walaupun tak nanti akad parang, walaupun tak nanti kita sebut aku tolak hukum Allah. Bila kita dah bersekongkol, reda dengan apa yang berlaku itu, menandakan kita sudah memerangi Allah. Sama juga dengan riba. Walaupun tak mengisytiharkan murtad, kufur kepada Allah, tapi ambil riba, itu sudah mengisytiharkan dirinya untuk berperang dengan Allah. Allah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiba-tiba kita bersekongkol dengan riba, maka kita sudah mengisytiharkan diri kita hendak berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok bagaimana Allah sindir begitu halus, yang begitu pedas kepada mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan? Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Ayat ini berkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempelak kepada golongan-golongan yang bersekongkol dengan golongan yang batil. Sehingga Allah Ta'ala menyebut, maka apakah menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Disebabkan kamu ini lemahnya iman, kamu sanggup bersekongkol dengan golongan yang terang-terang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membawa kepada suatu keadaan yang mana golongan yang melakukan perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah yang nyata, yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali akan memberi petunjuk untuk menyelamatkan mereka lagi. Sebab mereka dah tahu kebenaran ayat Allah tapi sengaja berpaling, maka Allah takkan lagi beri petunjuk kepada mereka. Saya itulah sekadar untuk malam ini, sehingga ayat 88, dan kita akan sambung ayat 89 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.